Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih dengan tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu yang ke-6 daripada susunan Al-Quran, iaitu ayat 200, ayat 208, 209 surah Al-Baqarah. Jadi maknanya dalam surah Al-Baqarah ada 6 dah seruan Ya Ayyuhallazina Amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu kita di awal pagi hari minggu ni, iaitu kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih dengan tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu yang ke-6 daripada susunan Al-Quran, iaitu ayat 200, ayat 208, 209 surah Al-Baqarah. Jadi maknanya dalam surah Al-Baqarah ada 6 dah seruan Ya Ayyuhallazina Amanu. Kerana surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, dia surah Madinah, Madaniyah. Jadi bila Madaniyah banyak surah syariat, suruhan, larangan-larangan yang Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala larang. Kerana peringkat Madinah ni peringkat suruhan dan larangan dah. Sebab kita dah punyai negara, punya sistem pentadbiran sendiri, maka di sana syariat dapat dijunjung dan dipraktikkan. Sebab itulah dalam surah Baqarah ni banyak ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu tu bukan Allah panggil kita saja tu. Dia panggil saat dia nak arah sesuatu
ataupun dia nak larang sesuatu. Jadi ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu ayat dia. Dan kita masuk kepada ayat berkaitan dengan MO syaitan, modus operandi syaitan di dalam nak menyesatkan kita. Hasutan syaitan kepada manusia itu, dia ada strategi dan plan dia yang kita mesti kena tahu supaya kita tidak kalah dengan dia, supaya kita menang, supaya Allah Ta'ala bagi kita pendedahan eksklusif daripada Allah SWT kepada kita hamba-hamba dia ni, supaya kita menang dan tidak mudah menjadi makanan kepada syaitan. Kerana Allah nak kita menang. Sebab dia bila dia bagi tahu kat kita, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh kamu yang nyata, maka Allah SWT sambung dengan menceritakan gerak kerja dia dalam nak menyesatkan hamba-hamba Allah. Maka tuan-tuan, pada pertemuan kita yang lalu, kita bincang berkaitan dengan dia menghiasi make up, sesuatu yang buruk, yang batil, bagi nampak tak buruk, bagi nampak tak batil, bagi nampak bagus, normal, bagi nampak normal. Segala perbuatan dosa dinormalisasikan oleh syaitan. Biasa lah dia kata. Jadi tuan-tuan, hak jadi tak normal, hak betul, hak dia jadi tak normal, di make up ataupun diburukkan yang hak, di make upkan yang batil. Itu kerja ada nombor satu. Yang betul dia bagi kita nampak pelik, yang hak tak betul itu dia bagi nampak betul, bagi nampak tak pelik. Ini kerjaan nombor satu. Nombor dua, menciptakan sesuatu bid'ah. Dia suruh kita buat benda-benda yang bid'ah, yang baru di dalam agama. Bid'ah yang sesat, yang bukan bid'ah yang kita kata apa, yang soleh. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, ataupun bid'ah yang dipanggil buruk, bid'ah yang tak betul, yang menyalahi syarak. Yang tu yang dikatakan kerja syaitan. Adapun kita punya amalan, perbuatan yang baru, yang tidak diamalkan oleh Nabi, tetapi perkara itu disuruh cuma dari segi teknikal. Ini dalam memahami bid'ah ni tuan-tuan,
banyaklah persoalan nanti akan dimarah kita buat amalan baca Quran lepas mayang subuh satu muka. Bid'ah. Jenuh kita masuk neraka baca Quran lepas mayang subuh berjamaah. Sebab Nabi tak buat. Sudah. Tuan-tuan, yang tu yang kata kita kena memahami bid'ah yang macam mana yang kata sesat masuk neraka ni. Bid'ah yang sesat, bid'ah dalalah. Bid'ah yang luar daripada tak ada signal syarak langsung. Yang tu lah baru sesat masuk neraka. Adapun bid'ah kita buat benda baru tetapi ada signal dari syarak, dari Quran, dari hadis. Walaupun CP-CP, tak boleh dah kita kata bid'ah. Macam kita baca Quran, disuruh, dituntut kita baca Quran. Ada dalil. Cuma teknikal dia kita nak baca berjamaah, nak baca lepas subuh satu muka. Tu tapi tak larang ikut kita lah. Dia bukan rigid sangat, dia terbuka. Janji jangan duk baca benda yang Tuhan Nabi tak suruh. Kita baca Quran semuka satu hari, setiap hari kita baca secara berjamaah. Itu dianjurkan, terdapat hadis Iqra'ul Quran secara umum. Tak, Nabi tak kata bacalah Quran seorang-seorang, jangan baca. Tak ada. Dia suruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran. So kita nak baca macam mana, itu terbuka, tidak jadi kesalahan, tidak jadi bid'ah. Kita baca ramai-ramai malam Jumaat baca Yasin, kita baca Yasin, kita zikir, tak jadi bid'ah sikit abuk. Pasal apa? Sebab benda tu masih ada signal daripada, ada suruhan, ada perintah daripada hadis-hadis yang umum. Daripada lafaz-lafaz hadis yang umum. Misalnya hadis menyatakan Yasin itu qalbu Quran. Ada hadis menyebutkan Yasin itu jantung Quran. Kita baca Yasin sebab dia kita nak ambil jantung, organ yang penting. Kemudian ada hadis menyuruh kita berzikir, tahlilkan zikir. Jadi semua ini bagi kita, tuan-tuan, kita berpandangan, kita mengambil pendapat tidak jadi bid'ah. Bahkan ianya satu yang sunat. Sunat ni apa dia? Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa. Semaknanya bukan kita kata sunnah. Sunnah tu Nabi buat. Tapi kita kata sunat hukum dia. Kita buat sesuatu yang kita buat dapat pahala, yang kita tinggal tak dapat apa. Kita baca Yasin dapat pahala. Kita tak baca apa, tak dapat apa. Kita tahlil, berzikir, dapat pahala. Kalau kita tak buat pun, tak dapat apa. Sunat saja. Bukan satu yang wajib. Sunat. Jadi sunat. Itu bermakna, tuan-tuan, ianya adalah merupakan satu yang mesti kita fahami. Sebab itulah huraian tentang hadis yang umum juga, yang duk bid'ahkan orang yang buat amalan yang dikatakan Nabi tak buat. Tak semestinya apa yang Nabi buat kita boleh buat, dan tak semestinya yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Ada benda yang Nabi tak buat kita boleh buat. Ada yang benda yang Nabi buat kita tak boleh buat. Sebab tu ada benda macam nikah lebih pada 4. Tak boleh kita. Nabi saja. Tu kalau ikut Nabi dia kata dia pun nak menikah banyak macam Nabi juga. Tak boleh. Ada benda hak kita tak boleh tiru Nabi. Ada benda hak kita kena tiru. Macam puasa sambung. Malam pun puasa sekali dengan siang. Tak buka. Wisal dia panggil. Puasa wisal. Itu Nabi ya. Kita tak boleh. Masuk dalam khususiat Nabi. Keistimewaan Nabi. Kita umat tak boleh tiru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Hak kita boleh buat. Apa dia? Yang Nabi tak boleh buat. Pusaka. Kita tinggal pusaka. Nabi tak boleh tinggal pusaka kepada anak pinak dia, waris dia. Jadi hak orang Islam semua. Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Tapi kita boleh mewarisi dinar dan dirham. Ada benda-benda tuan-tuan. Jadi kena faham elok dalam bab bid'ah ni, huraian panjang. Sebab tu kita, Imam Syafi'i ketika menghulaskan tentang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dia kata wa ammal bid'atu bid'atani, adapun bid'ah itu dua, bid'atun dhalalah wa bid'atun hasanah, benda baru yang sesat, perkara-perkara baru yang baik, yang ada di sana asas, yang ada di sana signal yang umum, yang kita boleh bawakan ia sebagai hujjah bahawa kita buat itu base daripada Quran, base dia daripada hadis. Jadi banyak amalan-amalan kita yang kita buat di Malaysia kita ni, yang ulama kita boleh buat mai. Ini daripada hadis ni, dalil ni, kita pegang dengan dalil ni. Macam Ustaz kata tadi, baca Quran lepas kita subuh tadi, daripada dalil yang umum. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana Quran itu akan datang menolong kita di akhirat nanti. Itu dalil umum. Jadi nak baca masa mana, teknikal dia, nak baca waktu mana, dengan siapa, berjamaah ke, bersorang diri ke, terpulang. Sebab dalil umum sudah ada. Dalil spesifik untuk kita nak baca sorang ke tak ada. Depa hak nak kata bid'ah tu pun diambil daripada dalil umum. Dalil khusus tak ada. Sama macam kita yang kata boleh, itu pun kita ambil daripada dalil yang umum, bukan dalil yang khusus. Interpretasi kita faham macam ni, depa interpretasi depa faham macam tu. Sebab tu sampai kiamat pun tak akan selesai, sebab benda ni sudah jadi khilaf. Ada yang berpandangan bid'ah tak ada, satu saja, tu pandangan dia. Ada ulama lain kata bid'ah itu dua. Itu pandangan ulama itu yang tak boleh disangkal, tak boleh kata tak betul. Dia tetap, sebab yang bagi pandangan ni semua bukan ulama biasa tuan-tuan. Imam Syafi'i sendiri telah merungkaikan di dalam perkara ini. Dia telah buat kesimpulan nak bagi kita faham bid'ah. Dia kata bid'ah ma wafaqa syariah, ma wafaqa al-Quran was sunnah, dengan satu lagi bid'ah yang khilaf, bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah dengan Quran, yang tak ada langsung dalil-dalil yang menunjukkan ianya boleh dilakukan. Tak ada. Bila tak ada, tu baru jadi bid'ah yang masuk neraka. Bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Jadi tu cerita dia. Baik. Yang kedua, memperindahkan tindakan yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Itu dia. Buang yang utama, ambil yang tak utama. Tinggal yang wajib, buat yang sunat. Kita banyak juga yang ni, sembahyang raya tak cukup, masjid tak celui. Sembahyang fardu 2 saf. Jadi tuan-tuan, sembahyang raya tu sunat saja. Sembahyang fardu ni, fardu kifayah tu, main sembahyang berjamaah, fardu juga jadi fardu kifayah. Lepas tu baru jadi sunat. Tak ada orang main sembahyang di masjid berdosa 1 Korea.
Sebab tu dipanggil fardu kifayah. Awal hukum sembahyang berjemaah di masjid ni fardu kifayah. Lepas tu baru sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Jadi maknanya yang jadi fardu kifayah ni kepada pegawai-pegawai. Depa tu kena ada. Kalau depa ada, selesai satu qaryah. Terangkat dosa. Tetapi tuan-tuan, tak ada seorang yang tu imam. Dia lah bilai, dia lah bang, dia lah seorang-seorang dia. Tak jadi jemaah, berdosa satu qaryah. Tuan-tuan, terangkat ada 2 orang. Ada 2 orang sembahyang berjemaah di masjid. 2 orang ya. Selesai. Terangkat. Hak lain semua sembahyang di rumah hujan. No? Maka tuan-tuan, mereka tu angkat keperluan kifayah. Bila dibuang oleh sebahagian, terangkat dari sebahagian yang lain. Tu asal dia. Kemudian baru dia pergi kepada sunat muakkad yang dituntut. Itu dalam hukum dia. Jadi, bila kita tuan-tuan syaitan, dia menghiaskan yang utama ditinggalkan, yang tak utama dia suruh jaga. Bak tu lah dalam bak sunat. Dia rajin tapi tinggal yang wajib. Ada juga yang rajin sembahyang tahajud, tinggal subuh. Sembahyang tahajud dia kata, lepas tu dekat subuh lain lah. Sembahyang subuh pukul apa? Pukul 9, pukul 10. Pasal apa? Allah semalam tahajud dia kata. Ni syaitan punya kerja ni. Dia pergi bagi hak tak utama diutamakan. Yang hak utama dikeduakan, diketigakan. Patut hak utama hak tu dulu. Hak wajib dulu. Jangan duk kalut nak buat sunat lagi. Hang wajib dulu. Contoh lagi. Dia pergi hangkut satu keluarga dia. Pergi umrah. Yang dia haji tak lagi. Bawa anak, cucu, menantu. Guna duit apa nama, ganjaran pencen. Hak dia dapat seketul tu. 400,000. Bawa anak, cucu, menantu. Lepas tu tak tanya, hang haji lagi? Tak lagi. Bini pun mati dah, dia kata kanser payudara. Sama-sama pencen. Kami pergi buat umrah, bawa anak cucu. Ustaz kata awak yang tak pergi buat haji, package dia 2 lelaki bini bagi selesai rukun. Allah, saya silap Ustaz. Tuan-tuan, tidak mereka boleh guna duit ganjaran mereka tu. 2 lelaki bini ambil package 20,000, masa tu 90,000 package boleh pergi dah. Bukan macam lah mahal lagi. Lah biasa pun dia kata kos 28,000. Biasa, bukan package apa, biasa. Kos dia sudah jadi 28,000. Maka tak mampu, kata tak gaduh. Pergi, dia kata Allah tak paksa kita pergi. Mudah cerita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia kata Allah silap bini saya pun mati dah Ustaz. Tidak, kami pecen-pecen lah itu. Kami pergi ambil bagi selesai dulu, tak apa. Pasal nak tunggu kuota lambat. Kita ambil package tabung haji TH ada apa semua untuk dapat pergi cepat. Pasal duit dah. Dia boleh bayar, dia kata. Tapi dia silap. Dia bawa anak cucu menantu apa semua. Pergi habis, dia kata berapa Ustaz? 80,000 dia kata saya habis. Bawa mereka semua. Allah kata, kalau 80,000 tu hang ambil package, hang boleh selesai 2 lelaki bini. Fardu. Utamakan fardu. Ada setengah orang tuan-tuan, dia utama fardu sampai tengah mana? Sampai dia kata dia tak naik kapal terbang pergi tang lain, melainkan dia naik pergi Mekah dulu, pergi buat haji dulu, lepas tu baru dia pergi tang lain.
Ada yang nazak sampai teratur. Utamakan yang tu dulu. Dalam minda dia. Dalam perancangan dia. Dalam plan strategi dia. Dalam hidup dia. Dia melakarkan tuan-tuan. Dalam diri aku berjanji dengan diri dia. Aku nak selesaikan fardu haji. Yang ditaklif atas aku fardu ain. Maka tuan-tuan tiap-tiap individu yang tu fardu ain, maka tuan-tuan yang ni dikatakan mengutamakan yang utama, mengkeduakan yang kedua, mengketigakan yang ketiga. Jadi fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan, prioriti. Yang mana prioriti, yang mana utama. Yang tu kena ada kepahaman. Kalau tak faham tu yang rugi tu. Yang tu yang tak selesai, yang fardu tu, dia piduk kalut buat yang sunat. Alah, anak bini menantu mereka ada rezeki mereka. Nanti Allah buka rezeki kat mereka, tak usah duk kalut lah mereka tu. Kalut diri kita ni. Diri kita hak Tuhan bagi rezeki ni, bagi selesai dulu keperluan yang 5 tu. Rukun yang 5 tu. Duk kalut apa yang lain. Jadi tu dia kata kami silap perhitungan, silap buat keputusan. Habis. Tak? Lepas tu lah nak pergi fikir. Nak pergi fikir tak ada lah, habis dah Ustaz. Seketui habis. Tak? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya. Dia buat contoh di sini, dia kata dia bagi kita hias untuk kita kadang-kadang lebih suka infak untuk menghiasi masjid daripada infak orang jihad fisabilillah. Dia kata gitu, mengutamakan orang panggil apa, aksesori. Hias-hias ni aksesori bukan yang utama, dia aksesori tak ada, menambah. Tapi dia kata lebih utamakan orang dihias oleh syaitan untuk suka menderma, menginfak ke arah untuk menghiasi, memperindahkan masjid daripada mengisi tabung untuk para pejuang untuk berjihad di medan perang. Dulu berlaku dia kata. Dalam nak bagi kepada pasukan pergi berjihad payah, berat. Tapi dalam nak bagi untuk buat bagi elok masjid surau, dia senang bagi. Yang ni di antara yang dikatakan mengutamakan yang tak utama. Sebenarnya yang paling afdal infak apa dia? Fi sabilillah, untuk orang yang nak pergi berjihad di medan perang. Yang tu paling tinggi, 700 kali ganda. RM1 dapat RM700 balasan. Yang tu yang utama asalnya. Kemudian barulah dipindah juga fisabilillah, termasuklah pembangunan masjid dan sebagainya. Juga dikategorikan sekarang ini sebagai fisabilillah juga. Sebab apa? Sebab kerana ianya termasuk dalam syiar agama kita, dan itu juga adalah merupakan fisabilillah kerana sekarang tak ada lagi peperangan pada jalan Allah ini. Kemudian dia kata juga, menjadikan umrah berkali-kali itu lebih baik daripada membantu orang-orang jiran-jiran di depan mata dia yang susah, tak berasa nak bagi. Duk syok, pergi umrah berulang-ulang kali. Tapi tak cakna, tak sensitif dengan nasib orang susah di sekeliling dia, yang ada berhampiran dengan dia, yang berada di depan mata dia. Dia boleh biar lapar, yang dia sendawa, yang jiran-jiran dia sendu, lapar. Yang ni pun syaitan punya kerja juga. Dia syok menghiaskan kita
duk bangga dengan umrah berkali-kali. Tambahlah di Facebook ada live. Dia syok duk tunjuk live di Mekah, live di depan Kaabah. Dia buat live di depan Masjid Nabawi Raudhah. Tunjuk. Alhamdulillah. Dapat jemputan pula tahun ni. Kali kedua, kali ketiga. Up status. Nah, yang abang dia, adik dia susah nak bantang anak masuk mengaji pun minta hutang rata. Dia mampu tak boleh nak tolong anak saudara sendiri. Pasal apa? Tak tahu mana utama, mana yang tak utama. Sebab tu tuan-tuan, ada orang dia bagi orang lain pergi pula. Dia tajar, dia kata tak apalah. Tengok orang-orang susah mana dia hantar pergi. Nah, dia kata aku pergi kerap dah. Bagi hampa pula pergi. Tu pun boleh juga. Yang ni dia dapat pahlawan tu sempurna. Kawan tu yang pergi tu belum tentu lagi sempurna. Tapi orang yang sponsor ni dapat dah. Sebab apa? Dia tak kira sah batal orang tu. Orang yang pergi tu, orang yang kita sponsor tu, dia tanggung. Tapi kita yang bayar ni, on the spot dapat pahala umrah sempurna. Sebab kita tak terikat dengan syarat sah batal. Kita dapat terus pahala yang Allah Ta'ala janji. Iaitu apa dia? Bila kita infak pada orang lain. Baik. Apa lagi dia kata? Daripada kaum kerabat, anak yatim, tinggal tak mau tolong. Orang-orang kanak-kanak yang lemah dan sebagainya tak ditolong, yang memerlukan harta dia tu, yang memerlukan bantuan dia tu, dia tak bantu. Dia duk kira duk ulang pi umrah. Yang pasti syaitan menghiasi seluruh perbuatan itu dan mendorong kaum muslim meninggalkan amalan utama, pi buat amalan yang tak utama. Tu sama lah. Dengan orang perempuan pun sama. Dia hias orang perempuan. Hias untuk bukan lelaki, hias ke orang. Tu semua setan punya kerja. Yang lelaki pakai comot-comot. Dengan orang pakai comel-comel. Cakap dengan lelaki kasar-kasar. Cakap dengan orang lain lembut-lembut. Ni semua setan belakang ni. Menghiasi. Dengan lelaki kasar. Bukan patut dengan lelaki tu lah kena lembut, lemah lembut. Tapi dengan lelaki dah bukan main cengih. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Lagi, abang beli tak? Muih. Jadi situ bukan apa kerja-kerja syaitan. Hak utama tak diutamakan. Hak tak utama diutamakan. Tuan-tuan. Yang ketiga, mengindahkan perbuatan yang keluar daripada norma al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Jadi dia ni kontrakan, menyuruh kepada yang mungkar, melarang daripada yang ma'ruf. Ini kerja syaitan. Yang mungkar tu dia kempen, suruh buat. Kita patut ayat Quran suruh yang mungkar tu kena cegah. Syaitan dia bercanggah. Dia menyuruh kepada mungkar. Dia melarang kepada ma'ruf. Hak kita disuruh amar ma'ruf. Perintah suruh buat ma'ruf, larang buat mungkar. Dia terbalik. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Nampak? Sepatutnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia jadi terbalik. Ni setan punya kerja.
Dia suruh kita tuan-tuan buat yang mungkar. Tak apa semua orang pakat buat. Takkan hang nak jadi baik seorang-seorang. Tak usah duk jadi malaikat sangatlah. Jadi orang lah. Buatlah. Dia suruh buat benda hak mungkar tu. Dia suruh, dia kempen kita. Nah? Jadi tuan-tuan ni dipanggil menyuruh yang mungkar. Sebab tu disebut dalam Quran, kerja dia, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Dilaknat Bani Israel di atas lisan Nabi Daud, lisan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka mengingkari perintah Allah, asaw, derhaka terhadap perintah Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, kanu la yatanahau an munkarin. Mereka itu dilaknat sebab apa? Tidak mencegah mungkar. Mereka buat pula benda mungkar itu. Mereka kempen pula buat benda mungkar itu. Mereka kata benda mungkar itu biasa, normal. Benda hak tak mungkar tu tak normal. Benda hak mungkar tu normal. Menormalisasikan mungkar. Itulah iblis. Baru ni konsert dia kata normal. Biasalah konsert dia kata. Pasal apa tak boleh buat? Boleh konsert. Benda biasa dia kata zaman lah. Boleh, normal. Menormalisasikan mungkar. Ni kerja dia juga tuan-tuan. Dia tidak mengajak kita meninggalkan yang mungkar. Tapi dia suruh buat benda yang mungkar. Ni pasal itulah Bani Israel dilaknat di atas lisan Nabi Daud, di atas lidah Nabi Isa dan lidah Nabi Daud. Sebabnya mereka tidak mencegah perkara mungkar, bahkan mereka buat, mereka pakat-pakat kempen, pakat buat benda mungkar tu. Ajak ramai-ramai pakat buat mungkar. Orang pakat cegah, dia pakat ajak buat. Ni juga adalah merupakan satu daripada MO syaitan, modus operandi dia. Kemudian yang keempat, menakut-nakutkan orang beriman. Menakut-nakutkan orang beriman. Sedekah. Sekali hang papa ke dana sekali. Dia bagilah. Dia menakutkan. Dia kata tuan-tuan, dia menghiaskan kita untuk takut miskin, takut papa kerana sedekah. Sedangkan tuan-tuan, sedekah ini bukan jadi papa, makin jadi beruntung. Mungkin jadi lumayan pulangannya. Rezeki Tuhan bagi. Tak pernah ada orang miskin kerana sedekah. Tapi orang yang dia jadi miskin kerana main judi, tikam mekong. Yang tu banyak jadi miskin. Tapi yang duk sedekah, tak ada. Makin rezeki bertambah, makin kaya. Jadi tuan-tuan, tapi syaitan lawan. Dia tak bagi kita sedekah. Dia campak rasa. Dia suruh kita rasa sayang, cinta kepada harta benda kita. Jangan infak. Jangan belanja pada jalan Allah. Sip, jimat, kedekut, tangkai jerin, bakhil. Sampai Piramli pun buat haji bakhil. Dia sebut haji bakhil pasal apa? Kata haji pun duk bakhil lagi.
Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tu dia. Dia tuan-tuan bagi kita rasa cinta kepada harta dengan cinta yang mendalam. Sampai tak mau bagi pada jalan Allah. Allah minta pun tak mau bagi. Padahal Allah yang bagi kat kita pinjam sat saja. Dia suruh kita bagi pada jalan dia. Sebab dia nak bagi pahala, dia nak bagi syurga. Nah, dia bagi balik, timbal balas balik, bukan bagi pada jalan Allah tu. Allah simpan sengap saja. Tak, Allah akan laburkan, kembangkan dia. So kita dapat untung di amanah saham akhirat. Nah, tapi tak, setan kata jangan, saya miskin. Jangan infak, jangan sedekah. Saya jatuh papa. Saya hang rugi. No, anak hang nak makan. Bini hang nak tinggal apa ke anak bini? Jangan duk bagi. No? Kemudian disebutkan lagi zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diperindahkan pada pandangan manusia nafsu syahwat kepada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, ladang, ternakan, binatang ternak, kuda, kenderaan, dan juga ladang-ladang. Tu dia perhiasan dunia tu. Jenis tu lah 18. Wanita, anak pinak, emas, perak, kenderaan, kuda tu kenderaan. Yang kelima binatang ternakan. Yang ketujuh ialah ladang-ladang tanah. Sonok juga orang kadang bangga tanah dia, tunjuk dalam Facebook dia. Pi kebun hari ni, pi dusun. Sebab kebanggaan. Nak bagi orang habang, oh hang tanah banyak no. Bontonglah anak pinak hang no. Ada benda tinggal kat anak. Seorang berapa relung, seorang berapa ekar. Adalah dia kata tak banyak. Seorang 5 ekar ada kot. Anak berapa? Anak 5. Jadi tuan-tuan, tu kebanggaan. Orang bangga dengan ladang-ladang dusun-dusun. Musang King dia kata. Nak buah dah. Maka tuan-tuan, tu 7 benda yang mana manusia dihias dengan nafsu lagi, dengan syaitan lagi. Mai duk bagi kita tuan-tuan gila kepada 7 perkara perhiasan dunia ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau anak Adam ada 2 lembah emas, nescaya dia harap lembah emas yang ketiga. Dan bila dia akan puas? Bila tanah masuk dalam mulut, barulah dia akan kenyang. Lagi mana tanah tak masuk mulut, dia kata, lagi tu anak Adam tak akan pernah puas. Nak tambah 2 lembong emas, nak lembong 3. Nak yang 3, nak yang keempat. Tak pernah puas. Yang kata anak Adam ni, Nabi kata. Bila dia akan puas? Bila tanah masuk dalam mulut dia. Barulah dia kata, oi, semua ni tak jadi apa, lombong emas apa semua tak jadi apa pun bila mati. Tak ada harga pun, tak ada nilai pun bila dah mati. Jadi baru dia sedar bila tanah masuk mulut. Orang buh dalam tanah, pijak, tekan, pijak. Maka barulah dia rasa, oi, aku dulu duk cari emas, tak ada jadi guna pun. Tak ada jadi apa manfaat pun untuk aku bila aku tinggal di sini. Tinggal di dalam tanah sana. Maka tuan-tuan, naluri ni fitrah. Cinta kepada perhiasan dunia yang 7 ni. Tetapi ditambah pula dengan hasutan bisikan syaitan, maka jadilah manusia itu. Jadilah dia. Bertambah-tambahlah kedurjanaan dia tu. Dia ada dah.
Diri dia sendiri, nafsu dia sendiri itu dah ada dah. Lepas tu dia tambah pula dengan kempen syaitan. Yang tu dia tak kira halal haram. Nak dapat harta. Tak kira halal haram. Halal haram dia babi dengan anjing dia. Hak lain semua halal. No? Bak makan sensitif. Tapi bak lain dia sapu semua. Tak ada haram bagi dia. No? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bak tu tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepakiran kepada kamu. Dia duk bisik-bisik pakir. Pakir, papa kedana. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan menyuruh kamu buat benda-benda yang keji. Dia duk bisik suruh kita buat benda-benda keji ni. Nah. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla. Allah janji keampunan. Kita sedekah ampun. Kita sedekah dapat memadam murka Allah. Tapi syaitan kata, sedekah rugi. Sedekah nanti papa. Sedekahlah nanti hang jadi miskin. Itu syaitan. Allah pula, Allah janji ampun. Bagi aku ampun dosa hang. Aku bakar murka. Sedekah memadamkan murka Tuhan. Hang nak bagi Tuhan hilang marah ke hang sedekah. Tu. Tapi syaitan, sedekahlah. Jangan tiap rugi. Sedekahlah nanti papa. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian tuan-tuan, dengan demikian itulah dia modus operandi syaitan. Nah, dia membisik-bisikkan bahawa infak menghabiskan harta. Kadang-kala syaitan menakutkan manusia melalui kawan-kawannya yang menjadi penolong, pengikut dan kekasihnya. Boleh jadi kawan-kawan syaitan itu wujud dalam kalangan penguasa dalam masyarakat atau lainnya. Syaitan itu berusaha menghembuskan rasa takut dalam diri orang-orang beriman untuk takut kepada kawan-kawannya itu. Jadi penguasa-penguasa ni jadi ejen-ejen syaitan. Syaitan so takut kat penguasa, so takut kepada pemerintah. Nah, maka dia kata apa lagi? Sehingga menghalang mereka yang beriman menegakkan kewajipan-kewajipan syariat seperti amar makruf, nahi mungkar. Tak berani nak buat. Ada kuasa pun tak berani nak nasihat. Duduk semeja pun tak boleh nak bagi tahu lagi. Tu nak pergi duduk tak mana? Duduk semeja sama-sama sekongsi meja. Kongsi kuasa. Tapi tak boleh nak cegah mungkar juga. Ni semua syaitan punya kerja. Dia bagi kita takut nak bersuara, takut nak melarang benda mungkar. Sebab kerana dia suruh kita takut kepada penguasa. Takut kepada orang. Bukan takut kepada Allah. Sekali orang marah. Sekali orang tak sokong. Sekali orang benci kat kita. Dia kira orang. Dia tak kira Tuhan. Nak cari populariti. Sampai kan sanggup tinggal amar ma'ruf nahi mungkar. Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa dia ayat ni maksud? Sesungguhnya mereka itu tidak lain, hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawannya, yakni orang-orang musyrik Quraisy yang jadi penguasa. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Hamba Allah kah hamba penguasa? Hamba Allah kah hamba pemerintah? Kita hamba Allah. Kalau kita duk hamba kepada pemerintah, belum merdeka. Merdeka bila kita jadi hamba Allah yang sebenar. Berani kata benar, tak kira di mana keadaan kita, di mana posisi kita. Pembangkang ke, kerajaan ke, sama. Ni tak, masa pembangkang, bukan main derah. Jadi kerajaan, senyap 1000 bahasa. Dia tak boleh. Dia kena benar ni dalam semua keadaan. Kalau kita berubah, bila keadaan berubah, bila kita berubah tempat, berubah posisi, kita pun berubah.
itu bukan pembenaran. Pejuang kebenaran, dia tak berubah. Di mana posisi dia berada, dia tetap sama. Tu baru pejuang kebenaran. Nah, baik tuan-tuan. Tu syaitan. Menakut-nakutkan awliyaah. Awliyaah ni wali-wali dia, gubernur-gubernur dia. Dia suruh kita tak takut kat dia. Dia suruh takut kepada wali-wali dia ni. Konco-konco dia ni. Siapa dia konco-konco dia? Kalangan pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu, yang menguasai Mekah pada ketika itu. Ni ayat ni turun di Mekah. Maka Allah kata kepada orang-orang beriman, fala taqafuhum, jangan duk takut kat depa, jangan duk takut kat Abu Jahal, jangan duk takut kat Abu Sufyan, jangan duk takut kepada Abu Lahab. Takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, sesungguhnya kiranya kamu betul-betul orang yang beriman. Kemudian artinya takut melalui kawan-kawan syaitan, menakut-nakutkan kamu melalui kawan-kawan dia di kalangan manusia. Sebab syaitan ni ada dua, di kalangan jin dan di kalangan manusia. Dia suruh kita takut kawan dia di kalangan manusia. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Syaitan ni dia hasut tentera-tentera Islam. Dia kata puak-puak tentera kafir duk berkumpul, duk berhimpun nak menyerang kamu. Tapi kamu nanti dibelasah, dikeroyok, mati kering, mati katak. Lah ni jangan perang. Tapi apa jadi kepada orang beriman? Orang beriman tak takut. Orang beriman bertambah lagi iman. Bila mereka berhimpun, berkumpul nak menyerang, Islam kumpul menjawab. Mereka menjual, Nabi menjawab jualan mereka. Nabi pun siap tentera walaupun tak cukup kelengkapan, tapi Nabi siap dengan iman. Fazadahum imana, mereka bertambah iman. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka berkata cukuplah Allah sebagai penolong pembantu kami, dialah sebaik-baik wakil. Allah lah sebaik-baik wakil, tepat sebagai sebaik-baik pelindung. Tu maknanya dia hasut tentera-tentera Islam, suruh takut kepada gerombolan tentera yang besar. Syaitan ni. Perang Uhud kita sikit, mereka banyak. Perang Badar kita sikit, mereka banyak. Jadi dia mai duk bagi rasa takut dalam hati pejuang-pejuang kita ni. Tapi pejuang-pejuang kita kental. Tentera-tentera Islam waktu itu kental jiwanya. Tak makan hasutan. Bahkan mereka berkata dengan kata-kata yang menaik semangat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah bagi kami Allah. Dialah sebaik-baik pelindung yang akan lindung kami dan yang akan menangkan kami. Menang tuan-tuan. Walau sikit. Walaupun tak cukup kelengkapan. Tapi iman cukup. Taqwa cukup. Allah Ta'ala bagi menang. Jadi tuan-tuan habis. Ayat 6. Seruan yang ke-6. InsyaAllah kita masuk surah yang ke-7 pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.